Semasa dia menonton sarkas ni, gadis ni melarikan diri dari pengawasan ibu bapa dia lah yang sedang sibuk tengok rancangan tu. Okay. So gadis ni diam-diam menuju ke sebuah tempat di belakang pentas yang ternyata itu adalah sangkar beruang besar. Malangnya gadis itu telah dimakan oleh beruang sarkas yang kelaparan. Jadi apabila ibu bapanya mengetahui bahawa anak mereka ni telah dimakan oleh beruang, semua kisah yang kita akan bincangkan sebentar lagi ni berkemungkinan satu rekaan ataupun mungkin merupakan kisah benar. Jadi korang jangan mudah terpengaruh bulat-bulat, okay? So, dengar percaya, boleh je. Betul ke? So, yang pertama kita akan pergi kepada Crayon Shin-chan. Okay, Shin-chan ni adalah watak ciptaan Yoshito Usui, iaitu seorang budak lelaki berumur sekitar 5 tahun. Dan Shin-chan ni pertama kali disiarkan di televisyen Jepun pada tahun 1990. Siri manga Jepun ni sangat menyeronokkan untuk kanak-kanak dan juga remaja. Shin-chan ni sangat terkenal di beberapa negara dan disiarkan di televisyen setiap pagi Ahad. Okay, menurut cerita yang tersebar dekat Jepun, pencipta watak Shin-chan ni, Yoshito Usui ni, telah diilhamkan oleh seorang ibu bernama Mi yang kehilangan anaknya itu Shinosuke. Dikatakan ketika Shinosuke ni berumur 5 tahun, dia telah dilanggar sebuah kereta yang untuk menyelamatkan adik dia yang hampir digilis. So malangnya Shinosuke ni dan kakak dia maut dilanggar sebuah kereta. So kedua-dua ibu bapa ni sangat kecewa dengan apa yang terjadi kepada kedua anak-anak diorang ni. So Misia ni menemui krayon Shinosuke dalam kereta yang memberi inspirasi kepada Yoshito Usui ni untuk mencipta tajuk manga yang dipanggil sebagai Crayon Shin-chan. Okay, so Misia sangat tertekan dan memberitahu tabiat Shinosuke ni apabila dia berada di rumah. So, perwatakan Shin-chan ni nakal, kelakar dan berperwatakan kurang bijak ni dikatakan tercetus dari khayalan Misia yang sangat merindui anaknya. Nante Hida. Tadaima. Okaeri nasai. Ara, doushita no? Sono leisure sheet. Seterusnya kita akan pergi kepada Masha and the Bear. Okay, dalam beberapa tahun kebelakangan ni, siri kartun terkenal Masha and the Bear telah menjadi satu siri yang sangat popular dalam kalangan kanak-kanak. Malah ada orang dewasa pun yang tengok. Okay, so siri animasi Masha and the Bear ni ialah sebuah filem animasi Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Okay, di sebalik watak yang kita tengok comel, disayangi, Masha ni terdapat kisah mengerikan tentang seorang gadis. So siri animasi Masha and the Bear adalah berdasarkan kisah benar yang berlaku 22 tahun lalu. Kelakuan bodohnya bersama beruang itu ni berjaya tarik perhatian kanak-kanak dan juga remaja. So animasi Masha and the Bear ni adalah siri yang sengaja dicipta untuk memperingati seorang gadis yang dibunuh oleh beruang sarkas. Okay, dikatakan bahawa seorang gadis yang sangat menyukai sarkas ni membawa ibu bapanya ke sarkas. Jadi semasa dia menonton sarkas ni, gadis ni melarikan diri dari pengawasan ibu bapa dia lah yang sedang sibuk tengok rancangan tu. Okay, so gadis ni diam-diam menuju ke sebuah tempat di belakang pentas yang ternyata itu adalah sangkar beruang besar. Malangnya gadis itu telah dimakan oleh beruang sarkas yang kelaparan. Jadi apabila ibu bapanya mengetahui bahawa anak mereka ni telah dimakan oleh beruang, mereka kemudiannya mengalami kemurungan yang sangat-sangat teruk dan akhirnya membunuh diri. Dalam siri Masha and the Bear, ibu bapa Masha ni tak ditunjukkan. Dia hanya dipertontonkan bersendirian dan ditemani oleh seekor beruang. Patung beruang ni dicipta untuk menghormati seorang gadis yang sangat menyukai beruang sarkas. Yang ketiga adalah Phineas and Ferb. Siri komedi animasi ni mengisahkan dua orang adik-beradik tiri, iaitu Phineas Flynn dan juga Ferb Fletcher, yang cuba isi masa lapang diorang ni semasa percutian musim panas ni dengan disiapkan macam-macam projek. Projek yang diorang buat ni bukan projek biasa-biasa. Okay. So projek yang dihasilkan oleh Phineas and Ferb ni sebenarnya tidak dapat disiapkan oleh kanak-kanak dalam satu hari sebenarnya. Tapi itulah apa yang menjadikan cerita ni menarik. So kakak Phineas, iaitu Candace Flynn, dia sentiasa cuba untuk memberitahu aktiviti adik dia ni dekat ibu dia. So tetapi dia ni tak berjaya kerana setiap kali ibu dia datang nak tengok apa yang diorang ni buat, projek tu tiba-tiba hilang. So kisah Phineas and Ferb ni dikatakan berdasarkan kisah benar tentang seorang gadis yang mengalami masalah kesihatan mental dan tinggal bersama ibunya selepas ibu bapanya bercerai. So Candace ni dikatakan mempunyai seorang adik tiri yang cacat fizikal dan seorang adik tiri dengan masalah pertuturan lah. Candace ni sangat sayang akan adik-adik dia. Tapi satu hari ni Phineas dibuli di sekolah kerana bentuk kepalanya yang tidak normal yang mengakibatkan kematiannya.
Dengan tu Candace ni tak dapat terima hakikat kematian adiknya dan terus anggap bahawa Phineas ni masih hidup. So Candace ni bayangkan Phineas and Ferb sering melakukan aktiviti yang sangat menyeronokkan dan menulis bayang-bayang mereka dalam jurnal dia. Sebabkan kesihatan mental Candace ni yang semakin merosot, ibu Candace ni terpaksa dapatkan rawatan pakar psikiatri, iaitu dibawa oleh Dr. Dolphin Smith untuk rawat Candace. Tapi Candace ni tidak pernah pulih dan satu hari membunuh diri. Selain membiayai perkhidmatan Dr. Carol Dolphin Smith ni, ibu Candace ni terjumpa diari Candace mengandungi cerita khayalan tentang Phineas and Ferb dan jual cerita ni kepada Disney. Tapi cerita ni merupakan rekaan semata-mata yang tersebar merata lah. Jadi korang boleh dengar lah sebagai hiburan, tapi jangan percaya bulat-bulat. Okay, itu saja untuk kisah hari ni. Berdasarkan 3 kartun ni, okay, itu saja. Thank you for watching. Bye-bye.